Auzubillah. Ada makanan? Makan cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, kami semua redha Engkau sebagai Tuhan bagi kami, yang milik kami, yang mengatur hidup kami. Dan kami redha ya Allah, agama Islam adalah cara hidup bagi kami. Kami redha juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusanmu dan juga qudwah bagi kami sepanjang zaman. Ya Allah, jadikanlah majlis kami pada petang ada satu majlis yang diradaimu, disukaimu, yang menjadi asbab insya-Allah beroleh kasih sayang dan juga keampunanmu ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bersyukur dan berterima kasih kita banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini ambo Ustaz Mat boleh sekali lagi bersama dengan muslimin dan muslimat di Al-Huda Channel, dan ambo rasa bersyukurlah apabila Allah kerjakan, Allah gunakan ambo ni untuk kecek agama dia dan menjadi orang jurusapa, orang juroyak tentang agama dia. Alhamdulillah, bersyukur. Hari ini dah ambo ada satu tajuk nak bincang lah, nak oyak, nak sapa. Saudaraku muslimin muslimat, kita besok berasa kata kita ni banyak dosa tak? Kita besok mikir tak? Geno hidup kita ni berasa tak serupa dengan demo lain. Berasa kata kurang berkah, berasa kata rezeki payah. Dan besok kedok kita berasa kata apabila kita belajar ni, kita faham tekah duk ngaji tu. Tetapi apabila kita klik di rumah, kita tak boleh nak beramal dengan ilmu yang kita belajar. Walaupun kalau kita fikir dengan akal, dengan otak kita tu, berasa kita boleh buat. Rasa kita buat. Tetapi sungguh, apabila kita cek ilmu yang kita mengaji ni banyak juga dah. Tetapi kalau tengok dari sudut tingkat amal, dari sudut dia panggil naik, upgrade masalah amal ibadat tu tak berapa banyak. Kita biasa berasa kedok. Harga saing-saing kita hok jub-jub tu kau sehari kau tak ada. Saing-saing kita hok nasihat kita tentang mati, tentang akhirat kau lama kau tak ada. Dan kadang-kadang kita berasa kedok kata kita dak sorang. Ya, orang tak siap saing dengan kita. Oleh itu tajuk kita hari ni insya-Allah Ustaz mana kecek dalam satu tajuk kesal apabila dosa kita ni banyak dan tidak diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yang kita kena mengaku bersama, termasuk ambo sendirilah.
Semua fak kita ni dosa. Tak boleh lari kata kita tak dosanya. Cuma dosa tu banyak, sikit. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Mana tiap-tiap anak Adam ni ada dosa, dan sebaik-baik orang berdosa adalah orang bertaubat. Maka kita faham pada hadis ni, semua kita berdosa. Semua kita salah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa tangan kita, dosa mata kita, dosa kaki kita, dosa hatta dosa dalam hati kita sendiri. Dan ambo sendiri, dan Ustaz Mak pun mengaku. Kata Ustaz Mak ni banyak dosa juga. Dan juga ambo rasa kita pun kena mengaku. Kata kita ni ada buat dosa. Ada buat salah. Sama ada dengan Allah ataupun dengan manusia ataupun dengan menate. Dan orang yang buat dosa, buat salah, kata Nabi, kena banyak bertaubat. Atau sebaik-baik orang yang bersalah, iaitu orang bertaubat. Maka kita percaya kata fak kita ni pernah bertaubat. Sama ada dengan lafaz astaghfirullah, sama ada dalam hati susah atau sebuah dan niat gapo untuk tinggal benda-benda kita maksiat ataupun deraka pada Allah tu. Dan kita duk cari jalan semua nak kita lepas daripada dosa sehingga Tuhan kita apung kepada kita, dan hari kita kelak jumpa dia dalam keadaan dosa kita tak ada, dalam keadaan Allah redha kepada kita. Itu kita dah harap. Maka kalulah dosa-dosa kita dok buat dulu, ambil pada sejak kita kata baliklah nah. Siapa pada hari ni kalau umur kita 20 tahun berarti 5 tahun dah kita ni. Kalau 25 10 tahun, kalau 40 dah berapa tahun dah? 25 tahun. Kalau 50 pula 35 tahun. Berarti kita duk bergelomok dengan dosa. Tahu ke tak? Kalulah Allah Subhanahu wa taala tak terima taubat kita, ataupun Tuhan tak maaf di atas kesalahan kita dan dosa yang kita buat, maka gapo ciri-ciri ataupun kesan yang akan ketubik, kesan yang akan keluar kesan yang kita kata nampak tubik. Ya, alhamdulillah juga di antara saya Allah Subhanahu wa taala, kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita ni, dia tusuk, dia sembunyi dosa-dosa kita buat tak win apa. Kalaulah kita kata Tuhan tu tak sayang kita, tak ada rahmat timen ni tunjuk. Setiap kali kita buat dosa, setiap kali kita buat dosa, nampak di muka kita hitam. Setiap kali kita buat maksiat, tak tepek di muka kita hitam. Tak taat, deraka ke atau maksiat, naik titik hitam. Maka Ustaz rasa penuh berkali dah muka kita ni dengan titik-titik hitam tu dengan sebab maksiat yang kita buat. Ataupun kalau jenis bahasa dosa ni nak bahu, dosa nak kali kita buat, kau dosa banyak kau bau busuk, kau dosa banyak kau bau busuk, maka mungkin tak ada dah orang sayang dengan kita kerana banyak kita buat dosa ni. Oleh itu kita kena terima kasih kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kerana berapa banyak kita buat maksiat sekalipun, Allah tak nampak dan tak tunjuk hak secara zahir. Hak secara zahir. Di muka kita tak ada nampak titik hitam, bahu pun duk bau sedap, duk bau minyak bau spray. Tapi dosa ni pada hakikatnya apabila kita mati, dia akan bau busuk haludah.
dosa ni. Habis tu ada riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ruh yang tubik, ruh yang jahat, ruh yang akhirnya suul khatimah, ketika dia tubik dan malaikat azab mari sambut dia dan bawa dia ke langit pertama, malaikat-malaikat tu akan tutup lubang hidung lah kita kata. Katuk. Kerana apa? Kerana bau busuknya orang yang banyak deraka pada Allah, ahli maksiat, sehingga malaikat kata hidung ni atau dosa ni busuk semua. Tapi lo ni Tuhan kata. Jadi Tuhan saya jugalah ke hamba dia tak tunjuk kita buat dosa, tak nampak di muka kita dan tak bau busuk. Tapi ada hadis Nabi katanya, setiap kali buat dosa akan ada titik-titik hitam di hati. Di kol. Itu kita tak nampak. Dan kita nak cek tak boleh. Belum ada lagi ulama-ulama ataupun orang bijak pandai kita buat alat boleh cek dosa banyak mana. Kita email duk stekak mana. Hak ni belum ada lagi. Dan kita tak tahulah sikit lagi. Mungkin ada alat. Di sini suka ada alat cek kecil manis boleh dah. Darah tinggi di segi kesihatan boleh dah. Khamdan banyak mana. Darah di liver di start banyak mana tu tubik dah alat. Tapi alat nak cek email, nak cek dosa ni belum ada. Kalau gitu hari ni dah di antaranya ustaz nak royak sepitah lalu, apabila kita di antara orang yang ada dosa dan dosa kita masih belum diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak cek mana? Walaupun tak semua, tapi ustaz cuba nak royakkan. Satu. Apabila kita ada dosa, apabila kita ni dosa tidak diampuni oleh Allah, di antaranya dosa itu menghalang untuk kita belajar ilmu dan dapat ilmu yang manfaat. Maksud mana? Kita mengaji, kita belajar dan kita ikut semua tu, majlis-majlis ilmi, majlis-majlis ceramah, majlis-majlis kuliah, kita ikut. Tapi ilmu tak masuk. Hakikat ilmu tak masuk sebab di antaranya kita ada dosa. Dosa kecil, dosa besar, dosa banyak, halau tak kira lagi. Kita ada dosa. Maka sebab kita ada dosa, tuan-tuan, sebab kita ada dosa saudaraku muslimin muslimat, jadi penghalang. Jadi penghalang, jadi tak sampai ilmu tu sehingga kita belajar hak mudah pun tak boleh kita beramal. Contoh, ustaz rasa kok kita tahu berlaku. Nabi kata, rakaatan qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum semaya fardu subuh, iaitu sunat fajar, 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan isi-isinya semua. Subhanallah. Hadis ni rasanya banyak kita dengar lah dah, kita tahu. Tapi soalannya, berapa orang di kalangan kita yang boleh beramal dengan semaya sunat subuh 2 rakaat? Lepas pada tu pulaknya berapa orang setelah tak boleh semaya sunat 2 rakaat yang ni bahasa kesal, berasa saya, berasa katanya, aduh, sangat rugi hari ni aku tak boleh semaya subuh, sunat subuh. Sesat sungguh, sesat sungguh. Pak Ustaz percaya kata pasal ni banyak orang tahu ni. Tapi kadang-kadang kita rasa kata boleh buat, tak ada buat pun tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa tu lah orang panggil masalah. Tak ada berasa gendo. Serabut ke dok? Tak ada serabut. Kadang-kadang kita mari juga masjid berjemaah. Tengok dia duk semaya sunat, dia semaya subuh. Tapi kita tak sih semaya. Duk tunggu bawah, duk tunggu rekomat. Duk tunggu takbiratul ula. Baru nak naik mari duk sah pertama. Ataupun nak wides semaya aja. Tak ada bubuk, tak ada nak kepada Nabi kata khairum minad dunya wa ma fiha.
Itu di antara dia kata ilmu yang kita belajar tu tak jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang boleh bantu untuk kita beramal, untuk kita tingkatkan amal ibadat kita. Kenapa? Sebabnya ilmu tak masuk. Harganya tak masuk kerana kita masih lagi ada dosa. Harganya kita masih ada dosa sebab kita taubat belum diterima dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kerana saat ni kita setuju dah, kerana kita semua dosa, ustaz dosa. Dah, pok kita ni berdosa. Maka dengan sebab dosa saat ni tu di antaranya jadi penghalang untuk kita nak dapat ilmu yang ilmu itu apa membawa manfaat untuk kita. Sebab ilmu ni penting. Oleh itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai doa. Tiap-tiap pagi lepas maya subuh Nabi kita berdoa kata Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. 3 perkara Nabi minta. Satu, ilmu yang manfaat. Yang kedua, rizqan thayyibah, rezeki yang baik. Dan yang ketiga, amalan mutaqabbala, iaitu amal ibadat yang diterima. Yang masuk dalam tajuk kita nak royaknya, Nabi kita sendiri nak kali lepas maya subuh Nabi akan minta ilmu yang manfaat. Ya Allah, bagilah kepada hamba ilmu yang manfaat. Apa tarik ilmu yang manfaat? Ilmu yang kita belajar, yang kita boleh beramal dengan ilmu tu. Kita usah perhati kita. Dan ustaz sendiri pun duk perhati, ya Allah dah sungguh. Banyak kita tahu nah. Kata kelebihan tu, kelebihan ni. Kelebihan kalau bagi siapa yang baca ayat kursi setiap kali duburi solat lepas pada semaya, di antara dia dengan syurga tidak ada apa halangi. Kata Rasulullah. Mereka duk tunggu mati. Mati saja yang menyebab dia tak boleh masuk syurga Allah. Patut kita perhati tengok. Tahu dah. Belajar dah, tapi tak boleh nak buat. Kadang-kadang kita lah. Gaduh lepas semaya tu nak buat diri tu baik lagi. Nyomari cocoh demo tu, jeling demo tu, kecek demo tu. Ataupun kita sendiri berasa kata nak bangun dah, berasa nak kelik dah, berasa nak pergi dah, gelisah duduk dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara kita katanya sebab kita kata ilmu yang kita belajar tak masuk. Baik, kalau kecek masalah ilmu itu nur, satu kali Imam kita Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah royak kepada Tok Guru dia Waqid. Dia kata, Syekh, amba ni ada satu masalah lah ni. Sedekah sebelum pada ni kalau nak ngapa apa-apa tu mudah ingat, alhamdulillah, bersyukurlah. Dan otak Imam Syafi'i ni, Imam Malik sendiri sudah telah puji sangat. Kerana ngapas malam ni buku kitab Muwatta' Imam Malik tu. Dan ketika dia belajar dengan Waqid, dia kata masalah ingatan dia tu berasa ada gangguan sedikit. Maka katanya Syekh dia kata kan, apa maksiat mu buat tak ada maksiat gapo. Apa mu deraka dengan mu? Tak ada deraka dengan mu. Apa mu deraka dengan Allah? Tak ada. Tapi kata Waqid memang benda ni kena ada. Maka kata Imam Syafi'i, masa dia mari tadi lalu ke pasar dan dia tengok betih. Dia nampak betih orang tino, tengok, bukan tengok. Tak sama tu tengok dengan tengok tu. Kalau tengok dia panggil tak sengaja. Kalau bahasa tengok, tu sengaja tu tengok dah kau panjang. Tu dia panggil tengok. Kalau tengok, dimaaf. Imam Syafi'i kita dia tengok aja. Setelah dia tengok dah, terus dia paling. Tapi kesal buat dia ngapa payah ingat. Ngaji tak masuk, gitulah maksudnya. Maka Imam Waqid kata mutaubat dengan Allah dan jangan mulalu lagi kau tu. Pakai jalan lain. Kalau mari nak ngaji dengan hamba, nak ngaji dengan aku, kata Syekh Waqid ni, mungkin lagi kau tu akan tengok pula kau, telitah pula kau, tak comel. Maka Imam Syafi'i kita pun ikutlah, turutlah nasihat Syekh dia tu, sehingga apa dia tak lalu kau tu dan dia jaga mata dia kata kena
dia kena katuk sebelah. Kalau buka Quran kena katuk sebelah balik kanan. Kalau baca lek kiri kena katuk lek kanan. Hagi tu. Nak orang kata cepatnya ingatan tu. Allah subhanallah deh, subhanallah. Jadi hula tak boleh banding dengan kita lah. Banding dengan kita kok subhanallah lah. Tapi Syuaib kita ni kata dia katuk sebelah. Duk baca learning tu ingat learning, kalau tak katuk learning masuk hati. Berubuk nak masuk ilmu subhanallah. Nak raya katanya bersihnya. Jadi orang yang bersih daripada dosa, maka ilmu dia masuk mudah. Ilmu masuk mudah. Subhanallah. Jadi hak itulah kita duk cari. Jadi yang pertama, kalau kita berasa kata gano ni, amo duk belajar, duk ngaji, duk tanya babo, duk ambil ijazah tu ijazah ni untuk nak tingkat ke amal ibadat dan lapa-lapa zikir duk ngapa. Tapi hok semua apabila klecek mari ni tak banyak hok boleh buat. Tak banyak hok boleh buat. Deh, maka di antaranya jawapan yang pertama, mungkin dosa kita masih ada, dosa kita belum diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita berasa kena apa ni? Kena usaha fikir. Dah kena nengung. Dah kena nengung dan mikir. Ibu jadi bahasa serabut. Bahasa serabut. Geno gini, geno gini. Wis serabut kata geno aku tak boleh tekak amal ibadat. Sedikit aku duk sekali dengan orang-orang pandai dah. Duk ngaji dengan tok-tok guru dah. Tapi kalau cek bak ibadat, nak supo je 2-3 tahun lepas ni. Tu tahulah kata dosa kita jadi penghalang, dosa kita jadi juruskat. Tak sewi ilmu yang kita belajar tu masuk hidup dalam tubuh kita dan akan apa ni apply, akan jadikan berasa kita nak beramal dengan ilmu yang kita belajar tu. Saudaraku muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, apabila kita ada dosa dengan Allah, ilmu yang kita belajar tu tak masuk. Apabila ilmu yang kita belajar tak masuk, benda-benda kita berasa mudah. Tapi tak boleh nak beramal, tak boleh nak buat. Saat ni ustaz kata orang sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh khairum minad dunya. Nabi kita raya. Nabi kita kata, siapa-siapa baca ayat kursi lepas sembahyang masuk syurga dia, duk tunggu mati je. Nabi kata, siapa-siapa baca qul huwallahu 10 kali banallahu lahu baitan fil jannah. 10 kali qul huwallahu Tuhan bina syurga di Tuhan bina istana di syurga dia. Siapa-siapa baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali sehari, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampun dosa dia walaupun banyak sebanyak buih bilau. Siapa-siapa baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, 2 perkataan 2 kalimah ni ringin di lidah, berat di timingi, dan juga Tuhan kita kasih berapa orang yang beramal. Man shalla alayya salatan wahidah, siapa-siapa selawat ke aku sekali, Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala selawat ke dia 10. Akad darjat 10, apa dosa 10. Berapa orang yang boleh selawat. Oleh itu, saudaraku semua, apabila kita belajar dan kita berasa tak boleh beramal dengan ilmu kita belajar, di antaranya ngakulah kita adalah seorang yang masih ada dosa yang perlu kena taubat, kena minta Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita ada dosa dan dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki tak berkah. Pitu rezeki kata. Pitu rezeki kita ni tak mudah serupa dengan orang lain. Maka apabila kita kecek berezeki ni, amal rasa lah, pak kita jadi tanya-tanya lah, jadi question mark. Tanya kan ustaz, ada sore tu ustaz, semaya malah. Dan ketika orang semaya, dia tak semaya. Semaya hujung-hujung waktu. Tak rajin pun sejak jari-jari sekali aja pergi.
Tapi subhanallah, tengok dia tu deh. Sehat, selamat, rumah besar, kereta baru. Jadi ada nata dalam sangkong. Sedekah seorang lagi tu rajin sah pertama kali di masjid. Semaya waktu, jaga mulut, jaga lidah, tak kecek, tak naik rumah orang. Tapi subhanallah ustaz, gano Allah kalau tengok dah, jok hari tu sampai hari ni coleh tu dok naik. Jok hari tu sampai hari ni dok tengok mutu tu dok naik. Tak dok nampak berubah. Tak dok nampak seni dia dalam kacamata tu. Maka apa nak royak ustaz macam tu? Maka kita nak faham sini saudaraku muslimin muslimat. Rezeki yang Allah bagi ni ada dua. Rezeki yang Allah bagi ada dua. Yang pertama namanya rezeki yang barakah. Yang kita nak cari rezeki yang berkat. Satu lagi rezeki istidraj. Satu lagi rezeki istidraj. Gapo rezeki berkat? Gapo rezeki istidraj? Gini, kita faham dulu. Rezeki yang berkat ni, kita kena tahu kata apabila kita boleh rezeki tu, apakah dengan sebab rezeki yang Allah bagi, tambah dekat kita dengan Allah, tambah dekat kita dengan masjid, tambah kita dekat dengan agama, tambah kita dekat dengan orang-orang soleh. Tu. Apabila rezeki berkat, waktu kita cenderung hati kita kepada kebaikan. Hati kita cenderung kepada taat. Hati kita cenderung kepada buat-buat benda-benda yang Tuhan suka. Cuba kita perhati tengok. Cuba kita perhati tengok. Rezeki yang berkat ni, kita kata tak kena banyak. Sikit cukup. Sikit tuai dia tenang. Sikit tapi dia boleh desain dengan orang. Sikit tapi dia adalah seolah bantuan. Bantuan tu rasa dia cukup. Cukup. Dan dia qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tak fikir kata, ya Allah, haginu aku baik dah ni. Aku jadi orang judah ni. Aku gini tapi gini nemu tak balas lagi, ya Allah. Orang yang dapat rezeki berkat, dia fikir macam tu. La subhanallah. Kerana apa? Kerana orang yang ada iman dan rezeki pada Allah itu, dia nak ganjaran pahala, dia balas, Tuhan balas di akhirat. Habis sahabat-sahabat. Sahabat ni apabila dia membaca surah Allahumma salli ala Muhammad, mana ni? Yang masuklah setengah-setengah yang minta nak kepada dunia, maka Allah bui segala permintaan dia. Seolah balasan yang nak tengok dunia dah. Maka Tuhan berlaku kepada dia tamu ke bumi ni. Apabila sahabat baca surah ayat ni, kalau tak silap ustaz, nanti nak tengok lah. Dalam surah Al-Hadid apa? 15 dengan 19. Kalau tak silap. 15 dengan 19. Allahumma salli ala Muhammad. Tunggu ustaz. Quran ayat mana ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Quran ustaz ayat. Mari anak dah. La ilaha illallah. Sahabat-sahabat berbaca ayat tu dia akan teriak kerana dia takut. Takut balasan Allah tu cukup di dunia saja. Oleh itu di antara kisah salah seorang sahabat Rasulullah dia Abdul Rahman bin Auf, ketika dia ambil buah tamar. Buah tamar tu agak molek lah. Dia ambil, dia tengok, dia kata subhanallah. Dan dia terus teriak. Tengok buah tamar tu teriak. Sahabat yang lain tanya, "Hei Abdul Rahman, gano mu tengok buah tamar tu teriak?" Dia kata, "Pertama, aku ingat Rasulullah tak makan buah tamar. Semut secomel ni molek. Nabi tak makan. Jadi aku ni tak lebih. Siapa aku nak makan lebih baik daripada Rasulullah." Habis tu aku teriak. Yang kedua, aku takut sangat. Tuhan sempurnakan apa amal aku dak buat tak dunia dah. Aku takut Tuhan balas dengan makanan yang lazat, makanan yang comel, makanan yang molek ni, dan Tuhan tak ganti, tak balas kepada aku di hari kiamat nanti.
Subhanallah. Tuan-tuan, saudara amba muslimin muslimat. Orang-orang beriman ni, dia tak ada fikir kata nak balas atas dunia. Bukan dia takut. Tetapi kalau Allah bui, tak salah. Tak salah kita nak kaya. Tak salah kita nak ada kereta mewah. Tak salah kita nak ada rumah besar. Tak salah. Tetapi ada orang-orang setengah juru dakwah warak dia tu tak mesti. Takut-takut. Benar tu adalah cuba dan dia buat wilalai dia daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu rezeki yang berkat yang kita duk cari ni Allah adalah rezeki yang bantu kita untuk kita tu kau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang betul-betul nak redha Allah Subhanahu wa taala. Ngukur dia bukan situ. Nah, tengok dia mau beli kereta baru, alhamdulillah tak ada gapo lah. Tapi dia akan serabut dan dia berasa susah hati, takut rezeki tu hewi ke dia jadi sebab dia kau jauh tu. Tu. Habis kita kata orang nak kepada rezeki berkat ni walaupun tak banyak tapi akan dapat ketenangan dalam hidup dia. Dapat ketenangan dalam hidup dia. Subhanallah. Baik kita tengok banyak-banyak kita tok orang tua-tua kita, ustaz-ustaz kita, tok-tok guru kita. Walaupun bukan berpuluh-puluh ribu masuk sebulan-sebulan. Bahkan berapa ribu kok saja, bahkan berapa ratus kok saja. Tapi kita tengok hidup mereka adalah tenang, aman, damai. Warga demo tu mawaddah, sakinah, warahmah. Sedekah kalau kita tengok rezeki yang tak berkat. Yang Ustaz nak sebut satu rezeki lagi namanya rezeki yang istidraj. Rezeki yang istidraj ni adalah rezeki yang Tuhan pupih. Yang Allah Subhanahu wa taala pupih. Pupih apa? Holo. Apabila Tuhan holo sampai terlupa, maka Allah Subhanahu wa taala akan ambil nyawa. Akan suruh malikul maut. Mari jemput nyawa dia keadaan dia tak sempat nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran tu sebut juga katanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Apabila mereka itu lupa peringatan dan juga nasihat, lupa. Kata beringat sikit, Allah beri rezeki tu, dalam rezeki tu ada orang lain tu, ada zakat tu, ada infak tu, ada anak yatim tu, ada orang susah tu dalam rezekimu tu. Tak dengar, tak padu, buat-buat kelingo tebal lah, tak masuk. Tu rezeki tu bagi tu, dapat duit tu, ada orang lain kata tu nego jaya tu, ada orang lain kata tu, tak dengar. Apabila royak dan Tuhan kita ni sayang kepada hamba dia akan peringatkan semua. Peringatan semua. Sama ada peringatan tu kadang-kadang kita berasa kata bukan peringatan. Contohnya, di antara Allah sayang kepada hamba dia, takut hamba dia galik, Allah sakit. Allah sakit. Maka dengan sebab sakit sana tu nak dia ingat kata ni adalah peringatan daripada Allah. Duit hodoh hipung berjuta-juta kadang-kadang habis dalam masa beberapa hari saja. Nak ingat tu. Dan apabila dia sakit, nak ingat kata satu hari kena klik jumpa Allah. Dan setengah daripadanya dia Allah nak ingat masa gak pun dijumpa dengan orang dalam tu nasihat. Dan di antara tanda kata Tuhan saya kepada hamba dia bermusibah untuk sebagai peringatan, balik mutu, balik kereta.
Tapi apabila Allah hatta peringatan dia, sama ada dengan sakit ko, sama dengan masuk guk ko, dengan tak ada orang gusai ko, dengan pang kayu dia tak buah ko, ataupun dengan bosok mari takut ko, dia tak heran. Setelah sembuh daripada sakit, terlupa pada Allah. Setelah tubat pada guk, terlupa pada Allah. Setelah buah kayu dia buah semula, terlupa pada Allah. Bahkan lebih teruk lagi pada dulu. Maka Allah Subhanahu wa taala katanya dia khalaq wiramat. Hatta idza farihu fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Tuhan akan buka semua pintu-pintu maksiat yang nak buat. Buka ilmu kepada dia. Siapa dia bahasa kata hak ni dah aku nak cari ni. Kemewahan, kemegahan, tamne besar. Tak dunia, tak ada lah orang kena belakang dia, maka dia bahasa puas hati. Duit pun banyak, saing pun ramai, nak pergi kau tu orang kena, pergi kau ni orang kena. Dia panggil seronok dah. Fatahna alaihim abwaab kulli syai'. Tuhan buka semua pintu maksiat dia nak gapo boleh buat. Allahu akbar. Dan pintu rezeki dia nak mana boleh. Bila duit sah. Hidup tidur dengan duit. Tapi tak ada lah duit tu kira kau dekat dengan Allah atau bantu orang susah dengan sepatutnya. Apabila siapa cuk dia hatta idza farihu bima utu. Apabila berasa ramah, suka, ria, gembira dia dapat, akhadnahum baghtatan. Maka Tuhan ambil pop saudara. Allahu akbar. Saudaraku, hok ning hok benda kita kena royak, kena kecek, kena sama-sama beri peringatan. Dan peringatan ni bukan tak dasar deki, bukan tak dasar marah, bukan tak dasar apa ni deki dok, dendam dok, marah dok, bukan tak dasar kasih sayang sesama kita. Takut kita kelak pergi jumpa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan tak redha kita. Tuhan tak tengok kita. Kenapa? Semua hak dia wik kita adalah amanah yang dia akan tanya satu persatu. Sama ada rezeki, sama ada umur, sama ada apa-apa. Maka ustaz nak sipu kata poin yang kedua ni, orang yang masih lagi berdosa ataupun dia ada dosa dan bertaubat, Tuhan tak belum terima taubat dia. Gano rezeki hak dia boleh tu bukanlah rezeki yang berkat, ataupun rezeki hak dia boleh tu kau buat dia jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Buat kau jauh dengan masjid, buat kau jauh dengan orang-orang soleh, buat kau jauh dengan orang-orang juru, buat kau jauh dengan adik-beradik, buat kau jauh dengan agama. Ni takut. Maka ini satu peringatan. Jadi petening ni cuba kita pakat-pakat nengunglah. Jadi rezeki hak Tuhan wi kita tu, apakah rezeki tu buat wi kita kau dekat dengan dia ataupun kau jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, apabila kita ada dosa, apabila dosa kita belum lagi diampun oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita pun kata. Dan kita ceklah siapa-siapa. Siapa-siapa yang biasa kata rezeki dia katuk tu, dia kena fikir juga, mungkinkah amal banyak dosa dengan Allah? Amal masih lagi duk deraka pada dia, sedangkan dia yang wi rezeki kepada amal. Tapi amal tak hira sangat. Kadang-kadang tukar kerja dengan semaya, tukar kerja dengan puasa, tukar kerja-kerja ni dengan benar-benar hak wakwi kita boleh kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni kena cek. Jadi kita Tuhan pilih dah jadi orang Islam,
Jadi orang beriman lepas pada kecil pula. Apakah dengan sebab kita ni banyak dosa? Sebab dosa kita belum apa Allah diampun oleh Allah Subhanahu taala menjadi sebab kita payah cari rezeki. Susah cari rezeki. Itu kita fikir dah. Yang ketiga, saudaraku semua, apabila kita banyak dosa dah dan dosa kita belum diampun Allah Subhanahu taala, kita akan rasa gelisah. Gelisah. Serabut. Tak tenang. Bahasa katanya, semua tu masalah berlaku. Tengok ke bini masalah, tengok ke anak jadi masalah, tengok orang lalu masalah. Subhanallah, kita ni apa kau? Ataupun kita ni termasuk orang yang tengok dunia dari sudut positif. Tengok sudut baik. Dan tengok bini, tengok hak baik bini. Tengok ke anak senyum. Subhanallah, Tuhan beri anak ke aku. Tengok kepada orang lalu tepi rumah kita dengan senyum dan gembiranya. Berartinya apabila dosa kita telah diampun oleh Allah, kita akan rasa tenang hidup ni. Kerja tenang, kecek tenang, semaya tenang, wa amal ibadat tenang, baca Quran tenang. Jadi hok ni orang hok banyak dosa ni gelisah. Hagana gelisah. Sebab apabila kita banyak dosa, Tuhan kita kau jauh dengan kita. Allah Subhanahu Wa Taala kau jauh dengan kita. Apabila Allah yang duduk membalik-balikkan hati kita, jauh dengan kita dan tak peduli kepada kita, kita berasa kosong. Kita berasa kita duk jaga kita. Kita duk atur hidup kita. Apabila kita berasa begitu, tahulah. Kata Tuhan kita tak berapa tengok kepada kita dan kita berasa seraput. Oleh itu, kita kena cek. Kita kena perhati diri kita masing-masing dan nengung. Kita kena serah hidup ni kepada Tuhan kita. Kerana dialah yang buat kita dan dia tahu kata apa yang patut. Apa yang bermolek dengan kita. Apa yang sesuai dengan kita. Habis itu kadang-kadang dah. Apa Allah bui ni, dia kena berlaku dengan kita ni. Apa Allah bui kita ni, comel berlaku dah. Kita nak contoh mudah-mudah. Orang mana? Nikah 10 tahun tak ada boleh anak. Tiba-tiba dengan ikhtiar dan usaha dia minta dengan Allah, pergi aku tu pergi koning cari tok bomo, cari ustaz, pergi Mekah minta kat atas ke dia Allah beri. Anak. Sebelum pada dia boleh anak, dia ada seorang yang tahajud. Sebelum dia boleh anak, dia adalah seorang yang semaya saf pertama di masjid. Bini dia adalah orang halaqah. Bini dia adalah orang yang suka baca Al-Quran. Tetapi apabila Allah SWT uji dia dengan tak boleh anak, we boleh anak. Uji ye tak boleh anak, uji ye. We boleh anak, uji ye. Maka mulalah. Dah mulalah. Hok abel saat ni pun tak ada nak pergi sejik. Bini saat ni pun berhenti halaqah. Hok duk bangun tahajud pun melakukan, tidur tengah malam. Hatta setengah-setengah keluarga, apabila ada anak juga menjadi asbab. Dia tak sempat nak semaya Jumaat, dia tak sempat nak baca Al-Quran, dia tak sempat nak semaya sunat, dia tak sempat nak buat tu, buat taat. Hagana tu dia salah kata anak dia, Allah, semalam tidur tengah malam, agak tidur tengah malam, subhanallah, anak teriak, kau 3 baru boleh tidur. Lepas tu subuh pagi ni tak jaga, tak khabar. Semua-semua dia semaya jemaah. Gena we lama tak mari ni, Allah anak, demam semua, sakit semua. Tu okay? Kalau kita perhati di sini, hikmat Tuhan tahu anak kepada dia kerana Tuhan tahu apabila dia ada anak akan jadi sebab buat dia kau jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Habis itu rancangnya Allah lebih tepat. Rancangnya Allah lebih kena. Oleh itu kita kena banyak doa dengan Allah. Di antara doa yang kita kena banyak iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu ajar kita dari surah Ghafir. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Itu doa orang Nabi ajar. Dan kita sebut nama Allah dari Asmaul Husna yang ya bari yang Tuhan yang mengatur. Yang mengatur, yang mengurus. Aturlah hidup kami dengan aturan yang manfaatkan kami, manfaatkan dunia kami, manfaatkan akhirat kami. Dan ada lagi tak apa ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi ajar juga, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslihni sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jagakanlah, bimbingkanlah. Ya Allah, jangan tak peduli kepada aku ni walaupun sekelip mata. Nah, ayat katanya, orang yang dosa belum diampun oleh Allah SWT, dia hidup serabut. Hari ni serabut kerana Allah Subhanahu Wa Taala tak peduli, tak padu. Hak ni kita takut. Sedekah Allah kita Ar-Rahman Ar-Rahim. Tak sepatut ni. Kalau kita tengok dengan sifat Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, yang duduk jaga kita, duduk peduli kepada kita. Lepas tu tiba-tiba tak usah peduli, tak usah padu. Allahu Akbar. Itu boleh jadi. Yang sebenarnya bukan Tuhan tak usah peduli, kita tu. Kita sendiri biasa kata tak ada tengok, tak ada haikal, tak ada tengok hebat Tuhan kita ni. Allah, baik ustaz kecek dulu masalah sakit. Sakit sikit kata hatu buat. Sakit kuat kata hatu buat. Sakit semua sakung hatu habis. Jadi we kredit kepada hatu habis cari bomo perubat Allah dah. Ataupun orang buat terlupa kata Tuhan kita nak uji kita. Sakit tu Allah nak uji kita. Sembuh, sehat Allah nak uji kita. Semua kita dalam uji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka habis Nabi ajar sepupu dia Ibnu Abbas, masa dia ada kecil lagi, masa pada kecil lagi, dia suruh naik kenderaan, naik kuda. Nabi naik, patut Ibnu Abbas naik. Lepas tu dia naik derah sikit. Ibnu Abbas gantung kejap. Nabi tahu kata Ibnu Abbas takut. Maka dia kata, ya ghulam, hei budak, inni u'allimuka kalimat. Boleh aku nak ajarmu beberapa kalimat ni. Lepas Nabi sebut kata nak, ahfazillah yahfidhu. Kalimat pertama yang Nabi sebut, jaga Allah, Allah jaga kamu. Didik dah anak, hok masa dia kecil lagi suruh jaga Allah, maka Allah akan jaga kita. Didik akidah anak-anak kita masa kecil lagi seperti dengan sunnah Nabi ni, sirah Nabi sudun ni, iaitu Nabi kita ajar Ibnu Abbas masa dia kecil suruh jaga Allah. Jaga Allah apa macam mana? Kata ulama, yang pertama jaga Allah berarti kita jaga turut perintah dia. Bahasa mana kita jaga turut perintah dia? Kita contoh bab semaya lah. Hari ini kita semaya zuhur pukul berapa? Hari ini kita semaya zuhur pukul berapa? Lah ni zuhur pukul 12.05 ini. Lepas tu tanya kata kita semaya pukul berapa? Lepas tu semaya Jumaat masjid dah. Semaya di masjid dah sah yang ke berapa? Nak tanya tu. Orang jaga Allah
Bukan kata dia semaya zuhur awal tu. Bukan dia semaya jemaah sama saudara dia di masjid. Bagi jatuh saudara ayat ni. Bukan dia dah sah pertama pula dah. Tu orang jaga Allah. Orang tak jaga Allah, subhanallah, kadang-kadang semaya zuhur nak jamak dengan asar, tengok je, pukul 3 lebih dah, semaya zuhur dah lagi. Gaduh klik nak semaya zuhur. Sudah, assalamualaikum, Allahu akbar, Allahu akbar. Biasa. Hati kecil kata, bawa molek hari ni. Hari ni tu, semaya zuhur kat biasa, tak kena ambil semaya baru. Tak ada bahasa sesat. Tak ada rasa susah tu. Kalau tak berasa susah, tak ada berasa salah lagi tu, tanda tu. Tanda katanya kita tak jaga Allah. Apabila kita tak jaga Allah, berartinya kita masih lagi ada dosa-dosa yang Allah belum ampun apa yang kita buat dulu. Saudaraku muslimin muslimat, adik-adik, kakak, ayah-ayah, semua yang diridai Allah dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga Allah arti kita kena apa terbaik bagi Allah. Kita nak comel, tak gitu ke? Dan Nabi kata Tuhan pun nak terima comel. Innallaha tayyib. Tuhan kita ni baik. Apa la yuqbal, dan dia tak terima melainkan benda baik-baik. Maka di hari ini kena cek kita dengan Allah Subhanahu wa taala setakat mana. Kita berasa kata Tuhan kita ni duk di mana dah hidup kita. Apabila kita berasa kata Tuhan kita duk tengok kita, duk wi rezeki kepada kita, duk wi kita sihat, duk wi kita sakit, wi kita jenera, wi kita boleh ada orang kerja, wi tu kita kena berasa kata kita macam mana kita nak buat yang terbaik kepada Tuhan kita. Apa arti terbaik? Kalau bak semaya waktu. Kalau bak poso, arti terbaik artinya kita poso dengan betul-betul cukup rukun syarat sungguh. Kalau kita buat haji, artinya kita ambil orang panggil terbaik ni artinya cukup bila pergi saludah. Kuasa bila pergi saludah. Dan zakat pun tak ada tangguh-tangguh. Tak ada tangguh-tangguh. Jadi terbaik ni seolah-olah nak royak supaya bab ibadat kurban kok terbaik ni padalah cari hak murah tu. Kita belajar cari hak terbaik artinya kita cari hak molek, hak mahal lah. Karena Tuhan kita hak suka baik. Okay? Ada juga mari telitah di hati kita ketika kurban tu, hati kecil kata cari hak murah tak apa dah, asal kebuat. Tapi tanyalah berapa tahun dah kita dah buat hak murah tu. Kita dah buih hak mudah tu. Kita buih hak bawah tu pada Allah. Maka mungkin juga dengan sebab kita buih hak bukan tak molek benar, tapi panggil hak kerik lain, bukan kerik kau Tuhan kita. Maka dengan sebab amal ibadat macam tu, niat kita macam tu, tak banyak berubah kita, tak banyak tambah iman kita, tak tambah banyak takut kita pada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku semua, jaga Allah, Allah akan jaga kita. Seperti Nabi ajar Ibn Abbas. Apa jaga Allah ni? Saat ni Ustaz sebut masalah semaya saat ni. Lepas tu jaga Allah ni dalam sudut kehidupan kita, dari sudut ke masyarakat kita, sosial kita bersaing. Kita kena berasa kata duduk bersaing tu kita terbaik belakang. Cuba kita cek dia hari ni masalah amal ibadat kita. Amal ibadat kita. Apakah kita sudah rasa terbaik? Tadi kita sembahyang zuhur, kita rasa khusyuk dah. Allahu akbar. Rasa khusyuk dah. Ataupun lepas pada takbir masuk gerata mayat. Berasa sedap ke dari kita semua Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berasa tak sedap Allah, tak sedap lagi ya Allah, tak sedap. Maka terlepas mayat kita buat pulaknya dengan rawatib. Orang panggil hak ba'diyah. Harganya buat ba'diyah tu. Kerana no whisper. Takut-takutnya hak kita buat saat ni tak comel, tak penuh, tak sepenuh. Maka dengan sembahyang sunat ni, habis kadang-kadang kita sekir ni.
Kita sekir. Hok berasa tak usah semaya sunat dah. Mengaji dah. Tahu dah. Tak usah sungguh. Dan tak usah tu mungkin di antaranya dia masih lagi polong dengan dosa-dosa. Berat untuk nak semaya sunat sana. Orang nak semaya sunat tu, kerana ada hadis Nabi kata kena. Lain pada Allah nak bina kepada dia kalau cukup 12 rakaat ataupun ada satu hadis 10 rakaat. Orang panggil ba'diyah atau qabliyah. Sebagai sunat rawatib. Hukum dia sunat muakkad tu bina. Allah bina bagi dia rumah di syurga. Ada satu lagi nya riwayat kata kena. Maya sunat kita ni untuk kita apa benda wajib. Dan semaya kita lah akan dicek. Kalau molek semualah amal ibadat kita insya-Allah. Kalau tak molek semaya ni dan semua amal ibadat kita tak molek. Maka kata hamba biasa dengarlah ulama kata, oh ya cerita ni Allah tanya, malaikat hamba kau ni semaya cukup dak ni? Semaya tapi kau Allah sebab kain buruk dah. Bahasa mana kain buruk? Carilah kau situ cari, sini cari. Dia kata tak ada semaya sunat kau hamba aku ni. Ada. Maka ambil semaya sunat dia jadi tapunglah. Tempat cari-cari saat itu. Apa tu kita nak? Lepas semaya fardu tu malah pun duduk ustaz. Buat sunat. Oh tak apa ustaz kita semaya di rumah alhamdulillah tak ada gapo. Klik semaya di rumah tak ada gapo. Dan semaya di rumah gatik, semaya masjid gatik. Benda sunat ni ya boleh buat dua-dua. Boleh orang tengok gatik tak apa. Dan kita buat sore kita kata tak apa. Tapi hok comel hok baik kita buat sore di rumah. Tapi boleh juga buat di masjid bersama saudara kita ramai-ramai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad saudaraku. Jadi apabila dosa kita masih ada ni kita bahasa kata serampuk, gelisah, hidup tak tenang. Bahasa kata Tuhan tak tengoklah kejap mudah-mudah. Bahasa kata hidup kita ni tanpa bimbingan daripada langit. Lepas tu kita kena buat ni. Nak berasa kata kita orang tak ada dosa. Yang pertama kita nak itu ni apa ni? Dari sudut kita kena jaga. Jaga Allah. Apa dia jaga Allah? Kita kena buat hak dia suruh. Pas buat tu buat terbaik. Mari masjid pakai baju comel, pakai baju cangguk. Mari pilih dah lakuk kaki kanan baca doa. Mari dosa pertama. Lepas tu sudah semaya jaga dah klik. Doa dulu. Semaya sunat dulu, saya sunat dulu. Lepas tu kadang-kadang kalau maghrib dengan isya tu subhanallah. Bukan nak kelik. Nak duduk bawah. Nak duduk bawah. Tak seduk dalam masjid. Tu apa nak fikir Wallahu'alam lah. Tak seduk masjid. Kadang-kadang tua pun tua dah. 60 lebih 70 pun ada dah. Tak seduk dalam masjid. Allah. Lepas nak kecek macam mana. Mungkin juga dengan sebab kita tak cok masjid ni. Mungkinlah kita kata kita di antara. Kita orang berdosa. Kita orang berdosa. Dan dosa kita belum lagi diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi yang ketiga, kau buat apa dah? Kau 3 minit dah. Yang ketiga, yang keempat. Yang keempat ni kalulah kita masih lagi ada dosa. Kalulah masih lagi kita ni Tuhan tak apung. Dosa kita buat jadi kecil, jauh balik sampai hari ni. Ya maksiat ni wawi muka kita tu berasa tak ada nur. Muka kita gelap. Dan sedekah taat ni wak muka kita ada cahaya, ada nur. Arti iman ni wak kita muka cerah. Dia, tu orang lain tengok lah, Pak Ustaz ni tak tahulah muka gelap kerana tu gelap kan. Tapi banyak kalau kita tengok orang-orang yang kita kata gelap, tetapi apabila kita tengok muka dia subhanallah, nampak nur cahaya iman. Dan apabila orang yang kurang iman dan banyak dosa, banyak maksiat, nampak muka dia walaupun dia orang putih, tetapi kita perhati tengok subhanallah, nampak tak ada seri, nampak tak kilat muka dia. Tapi hak ni kita tak boleh royak kat orang lah, kerana hak tu kita berasa kita je kadang-kadang lah. Tengok muka Allah akbar, mata gelak muka Allah gelak.
Subhanallah, dek nampak muka setengah-setengah saudara kita. Dah tak apa, tak ada cahaya. Rupa-rupanya betul sungguh. Kerana kita tengok semaya pun tak banyak dah semaya. Buat amal ibadat pun tak banyak dah. Bahkan duduk dengan buat maksiat dan deraka pada Allah. Oleh itu tanda yang keempat dan yang akhir kali. Yang masa kita ni, Pak Ustaz boleh sipu dan boleh buat bawa mari Pak kita boleh makan katanya. Yang keempat, orang yang ada dosa yang belum Tuhan kita apung ni, dia akan tu bekse dari sudut anggota, dari sudut organ-organ kita, dari sudut jari, jemari, mata, telinga, hidung. Bahasa mana? Maksiat ni akan buat nikmat Tuhan beri kau kurang. Kalau banding supaya rasa kita ni lah masuk virus. Masuk virus. Kalau kita guna maksiat, kita guna torosak kita untuk guna jadi apa ni, guna maksiat. Tak lama torosak ni akan kena virus. Masuk virus akan jadi hang, akan kena gibasa. Begitu juga diri kita. Kalaulah kita banyak maksiat, mata kita umur tak ada 40 baca Quran, kena pakai cermin mata 125, 150. Sedekah ahli-ahli ibadat, orang-orang soleh, guna mata mereka untuk baca Quran, kadang-kadang umur 100. Tak kena baca cermin mata, tak kena pakai cermin mata. Biasa dengar biasa dengarlah cerita-cerita ni. Ustaz biasa dengar Imam Abu Suja' Asfahani ni, dia mati umur dia 120. Dan ketika umur dia 100 lebih tu duk baca Quran, tak ada pakai cermin mata. Bokek duk tengok, dengar baik, telinga dia pun dengar molek, mata pun okey, otak pun okey. Ketika orang tanya, ya Syekh, apa amalan ni? Apa amalan ni boleh Syekh ni jadi teh lama, mata boleh guna lama, telinga pun duk dengar molek, hidung pun duk bau comel, lidah pun duk boleh kecek, tak ada gagal. Apa jawab Syekh? Dia kata gini, dia kata dia jaga anggota-anggota dia tu untuk buat taat aja. Dia tak say anggota tu hewe ke dia ni dia buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hok ni kok kita cuba perhati tengok. Mata kita ni kurang ke dak lah ni? Banyak kerja ustaz-ustaz Allah mata kurang dah ni, Allah, hok dah main bekal di rumah tu oleh mata tak cerah. Umur 35 tak cerah. Tapi kita tak tanya, tapi kalau tanya, dak baca Quran ke dak hantar demo tu? Kau tanya soal itu boleh kali nengunglah start kerana baca Quran ni pun bukan mudah tu. Mata hok tu hewi kita untuk guna taat ke dia. Apabila kita guna mata tu tak ada taat ke dia, tak salah dia nak ambil. Tak ada jalan dah hui mata kepada hamba ku hok ni. Nampak jadi asbab untuk belaka kat aku. Maka dia tarik, umur 40 tak nampak dah. Tu dia. Telinga tak dengar. Apa ni? Mulut gagak. Tapi cek-cek rupanya kita je dah ahli maksiat. Allah subhanallah. Subhanallah. Kita kena guna anggota kita tu hebui untuk apa hak dia suruh. Mata kita lihat benda-benda hak dia suruh, lihat Quran, mata lihat makhluk-makhluk ciptaan dia, mata untuk tengok-tengok benda-benda hak baik. Telinga kita dengar benda-benda hak comel. Mulut lidah kita kecek benda baik, insya-Allah kita boleh guna lama. Habis itu di antara hak saat ni ustaz katanya, orang-orang hak ada dosa Tuhan tak apung lagi ni, muka dia ni tak seri. Tak seri. Walaupun tua putih, tua nampak sehat, tapi tak seri, tak ada nur. Dia nampak. Habis itu dia antara kena berasa gatik itu kita pun nak mikir, geno mata aku ni tak cerah. Mungkin
Aku demikian. Aku guna mata aku ni bukanlah apa hak Tuhan suruh. Jadi kau tu. Jadi guna mata ni berlawan dengan kehendak Tuhan. Jadi mata ni jadi sebab untuk dapat kemurkaan Allah, bukan dapat redha Allah. Telinga gitu juga. Maka hari ni di antara tempat yang kita kena ceknya, cuba kita fikir kata tangi hok tehewi kat aku ni, apakah aku guna untuk taat kepada dia, kaki, mata, telinga, semualah. Dah kita apakah kita guna untuk tu. Kalau belum guna lagi, satu hari Tuhan ambil, tak boleh murih dia. Sebab tu pemberian dia, nikmat dia. Saya kata tak ada jalan dah, aku nak ambil dah semua. Maka Tuhan tarik satu. Hak tu maka kita nak sedar khabar hari ni. Pak Ustaz, demo kecil manis tu, nak kecil manis 3-400 mata perak, mata kelabu. Kita kaedah ni kita tak kata semua. Kerana orang hok Nabi Tuhan saya seperti Nabi Ayub. Demi sakit, bahkan sakit lebih pada orang 18 tahun. Yalah, hok tu dari sudut tu. Tu. Ya ni satu kaedah, tapi ada juga yang keluar daripada kaedah. Kita baca Quran dah tapi tiba-tiba mata kita tak nampak juga, kita sobat. Tuhan nak pahala kepada kita tempat sobat, ataupun nak pahala kepada kita kena pergi beli cumi mata mari duduk jadi susah dengan sebab susah, tapi kita nak baca Quran, mungkin Allah tengok situ, Allah debenkan pahala kita, Allah banyakkan pahala kita. Kita fikir kau tu pula. Habis senang kalau kita fikir fikir kok molek positif ni, subhanallah. Senang kita ni. Maka ni pun pukul 3 lebih dah ni. Jadi ustaz nak sipu dah. Nak sipu katanya benda kita kecek hari ni adalah kita kena mari cek diri kita masing-masing lah. Ustaz pun nak cek dan pok kita ni pun kena cek kata apakah kita ni masih banyak dosa. Ya, kena ngaku. Ya Allah, aku masih banyak dosa ya Allah. Tapi kadang-kadang dengan sebab banyak dosa pun kita tak perhati, kita tak perasa, kita tak mikir, kita tak berasa kata kita banyak dosa. Maka hari ni ustaz dia nak ajak fak kita, kalau tak berasa tu cuma mari cek. 3-4 perkara saat ni tu ada kedok atas diri kita. Apa tu? Yang pertama, ngaji tak masuk. Ilmu tak masuk. Ilmu tak jadi manfaat. Hatta benda perih sekalipun kita tak boleh beramal dengan ilmu yang kita belajar. Jadi di antara sebabnya kita ada dosa yang Allah tak ampun. Yang kedua, dia rezeki payah. Allah kalau kita tengok tu dia mulai kerja mudah, kerja sikit, kita ni ga Allah, kerja letih. Kadang-kadang tubik belum subuh, kelik kat ngorek, bobo cukup makan. Tu pun anak teriak pagi, teriak teh. Cuba teracik takut-takut kita ni duk berlawan dengan Tuhan boleh jadi. Semua jemaah podok zikir pun tak ada, kecek baik podok, lebih lagi takut-takut duk kaya Allah. Para rezeki payah tu. Subhanallah. Kalau gitu, kita taubat dengan Tuhan kita belajar minta dengan dia. Dia Ar-Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Dia boleh sekelip mata kaya kepada siapa dikehendaki dia. Yang ketiga, orang yang banyak dosa ni gelisah. Bahasa kata Tuhan tak padu dia, gelisah. Hidup dia gelisah. Jadi masalah berlaku. Tengok orang tu masya-Allah serabut, hidup dalam serabut subhan. Tak ada ketening ni. Tu di antaranya dosa banyak. Dan akhir sekali orang-orang hok dosa banyak, orang-orang hok tak dapat keampunan Tuhan tak terima taubat dia ni, jadi muka ataupun anggota dia tu tak sihat. Habis tu apabila kita jadi orang baik, orang yang tak banyak dosa, di antaranya sihat. Insya-Allah. Puasa semua. Boleh kesihatan. Dan pula kecintaan. Kecintaan. Oleh itu Ibnu Abbas. Dan Ustaz ingat Ibnu Abbas kata kena orang hok banyak taat ni dia akan boleh kesihatan dan orang sayang ke dia. Tapi sebaliknya orang yang banyak maksiat,
banyak deraka kepada Allah, muka dia gelap, badan dia lemah. Lepas tu pula makhluk benci ke dia. Dan berakhir sekali dengan apa ni, dalam kubur dia kelak. Dan sebelum ustaz nak kata ni, nak kecek satu poin, iaitu orang yang banyak dosa ni, jadi orang-orang juru kau jauh dengan dia, orang-orang soleh kau jauh dengan dia. Maka sayang-sayang hidup sayang dengan dia semua tu orang yang akan bawa dia kau jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perhati kita. Dalam hidup kita ni, kadang-kadang tok guru, ustaz tak jijak rumah kita. Kita perhati kita. Orang-orang soleh tak pergi rumah kita. Kadang-kadang kita tu ustaz, baba boleh mari di rumah ke ustaz. Oh, minta maaf baba ada janji dah dengan orang tu, orang dia tak boleh pergi. Siapa 45 baba? Siapa 45 ni baba tak boleh pergi rumah kita. Apakah mungkin dengan sebab kita banyak dosa, dengan sebab kita belum taubat di atas dosa kita buat, menjadi sebab makhluk-makhluk soleh, hamba Allah yang soleh tak berasa minat, jadi tak terliu, jadi Tuhan tak buka hati nak pergi rumah kita. Allah Akbar, kita takut. Oleh itu, kalau kita berasa kata orang-orang soleh tak ada sayang kita, orang-orang babo kita tak kenal dengan dia, ataupun orang ustaz, orang-orang curu tak jadi sayang kita, maka salah satu pecemeh kata kita di antara orang yang banyak dosa, yang belum taubat, dan Allah juga belum maaf di atas kesalahan itu. Oleh itu, di petang yang berkah, di petang yang baik, di petang ni, petang Rabu ni, marilah kita pakat cek, pakat muhasabah, kita pakat fikir dan kira. Dan kira itulah adalah satu titik kebaikan mula-mula yang tanda kata Tuhan saya kita mula nak fikir di atas kelalaian kita fikir di atas kesalahan kita belajar renung datik. Apakah kita termasuk orang yang masih pelomok dengan dosa, yang belum dapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala? Mungkin dengan sebab kita duk renung dan fikir itu, insya-Allah taala kita akan termasuk orang yang dibuka hati oleh Allah, akan dapat kasih sayang Allah, akan dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya Ustaz Mak minta maaf kalau ada salah ataupun terkasar bahasa. Semoga hak kecek ni daripada hati dan sapa ke hati kita boleh fikir dan boleh ambil manfaat insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.